Hmm, recording in progress. Okey, baik. Hari itu sebenarnya kita dah belajar sikit bab 5 ni, bumi ya. Tetapi hari ni tak apa, kita ulang lagi sikit. Okey, berkaitan dengan bumi dan kita nak bagi faham betul-betul. Kalau ada sebarang soalan, boleh bertanya. Sebelum itu, okey, cikgu tak dengar lah apa-apa bunyi daripada kamu semua. So sebelum itu boleh tak mungkin ada sesiapa kat sini yang mungkin boleh on? Ya, betul. Okey, baik Husaini, cuba on mic dan bercakap. Boleh tak Husaini? Onkan mic dan bercakap. Ucap selamat hari raya. Boleh tak? Siapa kat sini yang boleh onkan mic? Mic problem. Siti Hajar boleh tak? Firas, Iris, Jashvin ataupun Darvish Hakimi boleh tak onkan mic dan cakap selamat hari raya cikgu. Nah. Okey, baik cikgu dengar. Okey, daripada siapa dia? Daripada Jashvin ke daripada Darwish? Darwish boleh tak? Cakap, nak dengar. Tak boleh? Jingru boleh? Jingru, Yen Siu, boleh tak? Ke mic problem juga? Oh boy. Ramai betul yang mic problem ya. Okey. Siti Hajar tak boleh? Tak boleh juga. Okey, tak boleh juga. Tak apalah. At least cikgu dah dengar ada seorang yang bercakap tadi. Oh, dalam kereta. Alamak. Dalam kereta. Ada sesiapa kat sini yang bukan di rumah? Ada sesiapa kat sini yang bukan di rumah? Oh, ada yang dalam kereta rupanya. Oh, okey, faham. I see Darvish. Okey. Baik, tak apa. Kalau macam tu, okey, cikgu dah pastikan bahawa kamu dah dengar suara cikgu dan okey, cikgu boleh dengar suara kamu. So, audio kita dah okey. So, kita boleh meneruskan pembelajaran. Risau cikgu kalau diam aja ni. Kan? Baik, tak apa. Kita akan lihat sekarang ini iaitu bab yang kelima iaitu berkaitan dengan bumi. So, apa itu bumi? Kita semua tahu bahawa bumi itu ialah planet. Planet tempat kita tinggal. So, dan planet ini, bumi ini memiliki komponen-komponennya. Jadi kita akan lihat tentang komponen-komponen bumi. So, kita akan pergi kepada 5.1 iaitu sistem fizikal bumi. Ingat sistem fizikal bumi. So, kalau sistem fizikal bumi, kita tahu bahawa bumi ialah planet yang berbentuk sfera. Berbentuk sfera maknanya bulat. Okey, tapi kita tahu kan, banyak orang cakap apa? Cikgu, saya dengar orang kata bumi ni flat cikgu. Celah mana flatnya? Dia kata bumi ni rata cikgu, bukan bulat tetapi dia flat. Aduh, sekarang cikgu nak tanya korang semua. Kamu percaya mana satu? Bumi tu sfera ke bumi tu flat? Cuba bagi. Sfera. Mana ada yang flat? Jadi sfera lah kan. Ada ke dia orang-orang kata, oh, tak ada bukti. Dia kata, oh, bumi ni sebenarnya adalah flat, bukan sfera. Cikgu tepuk dahi dengar. Kalau ada orang cakap macam tu, kan, kalau kawan-kawan kamu cakap macam tu, bumi ni flat, kau tepuk dia. Tepuk dahi dia banyak kali. Dish, dish, dish. Sebab apa? Sebab apa? Sebab mana ada bumi yang berbentuk flat, dia mesti sfera. Pukul dia. Janganlah pukul dia. Okey. Tapi tepuk-tepuk dia. Kau ni kenapa lah? Lain kali belajar geografi. Cakap macam tu. Okey. So, ada ke bumi ni adalah flat? Nak tunjuk macam mana lagi? Dengar suara saya. Dengar. Dengar Husaini. Okey, tak percaya. Jom kita tengok. Okey, nampak tak ni? Okey, nampak tak ini? Okey, ini adalah gambaran bumi. Okey, jom kita tengok bumi ni. Betul ke cikgu? Memang bumi ni berbentuk sfera? Memanglah. Okey, jom kita tengok. See? Nampak tak? Kan sfera ni. Nampak. Nampak tak dia sfera? Mana ada dia flat saja. Okey, dia adalah sfera ataupun menghampiri bulat lah sebenarnya.
Kalau tengok jauh-jauh lagi, jauh lagi nampak. Okey, so inilah dia bukti yang menunjukkan bahawa bumi kita adalah sfera. Okey, dah okey. So bermakna kita dah confirm memang bumi kita sfera. So betul lah kata buku teks itu bahawa bumi kita ini adalah sfera. So kita teruskan balik kepada buku teks itu. Jom kita tengok kembali. Okey, baik. So kita lihat di sini Baik, bumi ialah planet yang berbentuk sfera dan mempunyai anggaran keluasan permukaan 510 juta kilometer persegi dan bumi ini mengandungi air. Dan air itu adalah 71%. Air 71%. Okey. Daripada permukaan bumi, manakala 29% lagi ialah daratan. So, komponen yang membentuk bumi ini, okey, apa yang ada pada bumi ini, cikgu? Bumi ini ada 4 komponen. Ingat bumi ada 4 komponen. Iaitu apa? Okey, iaitu sistem fizikal bumi ada atmosfera, ada litosfera, kemudian ada hidrosfera dan juga ada biosfera. Okey, so ada 4. Atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera. Baik, mungkin ada yang bertanya, cikgu, apa benda atmosfera ni, cikgu? Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, kita tengok dulu tentang atmosfera. Atmosfera ini ialah lapisan udara. Atmosfera ni ialah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Okey. Tak apa Husaini, tak apa. So, atmosfera ialah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Daripada tanah ni sampailah ke awan dan ke langit tu, segala kandungannya adalah udara. Jadi, itu dipanggil atmosfera. Dan lapisan ini ada apa, cikgu? Dalam udara itu ada gas, ada debu, ada habuk, ada asap dan juga ada uap air. Itulah atmosfera. Dan kalau kita tengok atmosfera sebenarnya terdiri daripada 5 lapisan. 5 lapisan Ada 5 lapisan. Yang paling bawah sekali ialah troposfera. Ini troposfera ni. Okey, troposfera tempat di mana kapal-kapal menjadi laluan udara. Stratosfera ini adalah lapisan yang kedua daripada bawah, yang mana menjadi tempat laluan untuk jet-jet perjuang ataupun jet-jet tentera. Jet tentera mesti terbang lagi tinggi daripada kapal terbang biasa. Kapal terbang biasa bawah, jet lagi tinggi. So, yang kapal terbang biasa ini dipanggil kawasan itu ialah kawasan troposfera. Troposfera. Yang atas dia itu adalah stratosfera. So, atas lagi, ini dipanggil mesosfera. Yang ketiga, iaitu mesosfera ini adalah kawasan yang mana lapisan udara itu selalunya menjadi lintasan dan laluan kepada meteor ataupun tai-tai bintang. Atasnya lagi barulah ada termosfera, di mana ada kawasan-kawasan yang ada lapisan udara yang selalunya menjadi tempat di mana satelit ataupun satelit bumi yang manusia launchkan daripada bawah kan. Satelit-satelit ini berada dan terapung di atas bumi. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, satelit ni nak buat apa, cikgu? Satelit inilah yang telah menghantar siaran-siaran televisyen kamu. Macam mana kamu boleh tengok Liverpool lawan Manchester United di England. Itu adalah yang telah dihantar daripada televisyen di England, hantar ke satelit ini. Satelit ini akan hantar ke Malaysia. So, orang Malaysia boleh tengok televisyen.
Guna satelit ni lah. Dan satelit bukan satu, banyak. Ada satelit untuk televisyen, ada satelit untuk telefon. Banyak, memang banyak. Baik. Dan di atasnya lagi ada exosfera, di mana inilah kita kata sebagai kawasan di mana adanya stesen angkasa lepas. Yang kita kata sebagai apa? Sheikh Muzaffar kan. Sheikh Muzaffar naik ke angkasa tu kan. Sheikh Muzaffar sebenarnya dia pergi ke mana? Stesen angkasa lepas. Yang berada di mana? Di exosfera. So, kalau kita lihat di bawah ini bermakna ada 5 lapisan atmosfera, iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan juga exosfera. So, kalau nak ingat senang saja, iaitu kamu gunakan perkataan-perkataan di hadapan. Tropo, kemudian strato, meso, kemudian termo dan juga exo. Nampak tak? So, tropo, strato, meso, termo, exo. Yang belakang semua sama, iaitu sfera. Jadi gabungkan sahaja. So, itulah dia 5 lapisan atmosfera. Baik. Ada soalan nak tanya? Semua atmos. Itu cara dia, Jasmine. Iaitu ambil perkataan-perkataan di hadapan. Di hadapan. Sebab belakang dia sama. Sfera. Iaitu daripada bawah. Kamu mula daripada bawah. Tropo, strato, tropo, strato, meso, termo, exo. So, kena banyak kali jumpa, kena banyak kali tengok. Tropo, strato, meso, termo, exo. So, belakang dia sfera. Jadi, troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan exosfera. So, itu cara bagaimana untuk kita ingat daripada bawah tu. Betul. So, itulah dia atmosfera, iaitu berkaitan dengan 5 lapisan atmosfera. Okey, ada soalan nak tanya? Sebelum kita pergi kepada hidrosfera. Tak ada Syani? Okey, baik. Yang lain-lain? Tak ada okey, Siti Ajar kata tak ada. Okey, yang lain-lain pun tak ada juga. Okey, baik. So, ada yang tanya, cikgu, kenapa kalau pesawat ataupun jet, kenapa tu? Kenapa pesawat ataupun jet itu kenapa? Dia terbang tinggi, dia pengsan. Dia terbang tinggi. Okey, baik. Kalau manusia pergi lebih tinggi, ada beberapa sebab kenapa dia pengsan. Pertama, kerana high altitude. Maknanya tempat yang lebih tinggi menyebabkan apa? Menyebabkan tekanan udara yang tinggi. Dan tekanan udara yang tinggi di atas itu menyebabkan lapisan telinga kita ni, dalam telinga kita ni ada satu yang kita kata ada alat dalam telinga ini yang menyebabkan kita tak tahan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Dan ini menyebabkan kita boleh pengsan. Itu satu. Dan yang kedua, kalau katakan jet pejuang itu bergerak terlalu laju. Kalau jet tu bergerak terlalu laju, dia akan mencapai kepada satu kelajuan dia panggil Mach. Sama ada Mach sama ada Mach 3 ke, Mach 4 ke, Mach 5. Kalau Mach 3, Mach 4, Mach 5 tu memang boleh menyebabkan juru terbang itu sendiri pun boleh pengsan kalau tidak terlatih ataupun tak expert. So, itu antara sebab kenapa dia boleh pengsan kalau dia pergi ke tempat-tempat yang lebih tinggi. Pergi ke atmosfera yang lebih tinggi. So, itulah dia berkaitan dengan soalan itu. Baik, bagus Jasmine. Baik. So, kita lihat, kita dah lihat lapisan pertama. Kita dah lihat atmosfera. So, kita nak pergi yang kedua, iaitu kita nak tengok hidrosfera. Baik. Hidrosfera. Hidrosfera ni, tengok perkataan dia betul-betul. Dia bermula dengan perkataan hydro. Apa itu hydro? Hydro ialah air. Water.
Okey, air bermakna hidrosfera ni adalah semua bahagian air. Okey, semua bahagian air yang wujud di bumi. Semua air. Tak kisahlah air laut ke, air tasik ke, air sungai ke, air bawah tanah ke, air paya ke, ataupun letupan ais. Itu juga dipanggil hidrosfera. Maknanya bahagian air yang wujud di bumi ini. So, itulah dia berkaitan atmosfera dan juga hidrosfera. Okey, 2. Okey, seterusnya. Yang ketiga kita nak tengok di bawah ni, iaitu yang ketiga. Tadi kita dah tengok 2 kan? So, yang ini 1. Okey, yang ini 1. Okey, atmosfera. Yang ini 2, hidrosfera. Dan yang ini yang ketiga, iaitu biosfera. Okey, apa itu biosfera, cikgu? Biosfera ialah kawasan yang didiami oleh semua benda hidup. Maknanya semua benda hidup itu adalah biosfera, iaitu manusia, kemudian haiwan dan juga tumbuhan. So kalau ada manusia, haiwan, tumbuhan, itu biosfera. Dan semua benda-benda ini ataupun semua makhluk inilah, maknanya manusia, haiwan dan tumbuhan, mereka semua ini berada di bahagian kerak bumi dan juga di bahagian atmosfera. Maknanya di lapisan atas bumi dan juga di antara tanah dan juga ke atmosfera. Itulah dia. Yang ada biosfera, iaitu ada manusia, ada haiwan, ada tumbuhan. Itu dipanggil biosfera. Dan yang keempat ialah litosfera. 4, litosfera. Apa itu litosfera, cikgu? Litosfera ialah lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi, dan bahagian atas mantle. Bahagian atas atas mantle tu. Jadi, bahagian tersebut mengandungi pelbagai jenis batuan dan mineral. Cikgu, yang ini saya tak faham lah, cikgu. Okey, senang saja. Okey, cikgu tunjukkan kamu ya. Okey, ini lapisan bumi. Kalau kamu tengok betul-betul lapisan bumi ni, yang ini kerak bumi. Kerak bumi ni kan, bahagian atas dan juga dia di atas mantle. Mantle ni di bahagian ini. Ni mantle. Ini mantle. So, bahagian yang warna purple itu, itulah kerak bumi. Dan segala benda yang ada di kerak bumi ni sebenarnya adalah dipanggil sebagai galian. Ataupun batuan dan juga ada banyak mineral. Apa itu mineral, cikgu? Air mineral ke? Bukan. Dekat kawasan inilah, kerak bumi ni, kalau kamu tengok yang bahagian purple ni, kat situlah ada gold, ada emas, ada petroleum, kemudian ada biji timah, ada besi, ada diamond, ada arang batu. Semua kat atas tu. Semua dekat kerak bumi. So, itulah dipanggil litosfera. Maknanya litosfera ialah lapisan luar bumi yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantle. Maknanya bahagian tanah. Litosfera. So, yang ini kita kata sebagai kawasan tanah gambaran ni kan. Ini dipanggil litosfera. Ya, betul Usaini, memang ada. Memang ada. Jadi, kita telah lihat berkaitan dengan 4 lapisan ataupun 4 sistem fizikal bumi, iaitu atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera. Okey. Baik, sudah ada 4. Jadi, ada sebarang soalan nak tanya? Ada tak nak tanya? Kan. Tak. Tak. Firas kata tak.
Faham tak ni apa yang cikgu bagi tahu tadi ni? Faham ke tak ni? I see. Okey, baik. So, ada tak yang tak faham? Faham Okey, baik, bagus. Okey, faham. Baik, bagus. So, okey, kita boleh teruskan? Boleh teruskan. Okey, baik. So, untuk kita meneruskannya, okey. So, kita tengok kepada apa? Kita tengok kembali kepada bumi. Inilah kita tengok bumi. Okey, bumi kita ni. Okey, yang berbentuk sfera ni. Okey, baik. So, kalau kita lihat di sini bentuk muka bumi ini dan kita perasan bahawa bumi ini sebenarnya 71% adalah air. Betul tak? Nampak tak? Yang warna biru tu itu air laut. Yang warna biru itu air laut. Tak kira lah biru cair ke, biru gelap ke, tu semua air laut. Okey, dan kawasan yang hijau itu adalah tanah. Okey, itu adalah tanah. Bermakna di sini kalau kita perhatikan betul-betul, okey, kalau kamu lihat, okey, bahagian bumi yang warna biru itu adalah dipanggil apa? Kalau lapisan warna biru ni yang ada air ni semua, itu apa? Atmosfera ke? Biosfera ke? Litosfera ke? Ataupun hidrosfera? Yang warna biru. Cuba jawab dalam Zoom chat. Cuba jawab dalam Zoom chat. Yang warna biru itu, adakah dia atmosfera, biosfera, ataupun dia litosfera atau hidrosfera? Nak tengok jawapan. Okey, Husaini salah. Salah, kau tak faham tu. Bio tu apa? Bio tu hidupan manusia. Cikgu tanya tentang air. Kalau air ni apa? Darwish Hakimi betul. Okey, Jashvin betul. Siti Hajar betul. Alisha betul. Baru betul. Iaitu ianya apa? Hidrosfera. Itu adalah hidrosfera. Nampak tak? Okey. Jadi jangan silap. Kemudian yang bahagian tanah. Kalau tanah itu yang kerak bumi yang ada tanah, okey, maknanya tanah itu adalah bahagian apa? Kalau bahagian tanah tu adakah dia hidrosfera? Adakah dia atmosfera? Atau adakah dia litosfera? Atau dia biosfera? Okey, yang bahagian tanah. Yang bahagian tanah warna hijau tu. Warna hijau. Okey, dan juga ada yang warna coklat sikit. Itu yang mana satu? Biosfera. Firas kata litosfera. Okey. So, mana satu jawapan yang betul, cikgu? Yang betul ialah litosfera. Maknanya bahagian tanah itu adalah litosfera. Biosfera refer kepada makhluk. Ya, Alisha? Biosfera maksudnya merujuk kepada manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi cikgu nak betulkan. Litosfera ialah tanahnya. Biosfera makhluknya. Manusia, kemudian organisma ke, haiwan ke, serangga ke, ikan ke, ataupun juga tumbuh-tumbuhan, pokok ke apa kan, tu semua adalah biosfera. Kalau tanah saja itu litosfera. Kena faham betul-betul cikgu tak nak kamu confuse. Tak nak confuse, supaya kamu jelas. Okey, ada lagi tak yang confuse? Tak ada ada nak tanya apa-apa? Sebelum kita pergi kepada, tak ada kita nak pergi kepada bahagian kerak bumi. Kita pergi kepada bahagian kerak bumi. So kita nak tengok struktur bumi ni macam mana, cikgu sebenarnya. Okey, baik. So kita kembali kepada
kepada nota ataupun kita tengok kepada buku teks, iaitu berkaitan dengan okey, iaitu kita nak tengok ini. Struktur bumi. Ingat, bumi sebenarnya okey, kita tahu bentuk bulat. Tapi dalam bumi tu okey, ada lapisan-lapisan dia. Bumi ni bukan macam belon. Ya, dalam tu ada udara. Nanti kalau cucuk jarum meletup. Bus. Tak. Okey, bumi ni dalamnya ada lapisan-lapisan. So, apakah lapisan-lapisan yang membentuk bumi tu, cikgu? Okey, struktur bumi. Bumi ni ada 3 lapisan. Iaitu yang pertama, kerak bumi. Dan yang kedua, kerak bumi tu merujuk kepada yang inilah. Ini kerak bumi. Yang bahagian atas sekali tu. Kemudian yang kedua, mantle. Mantle ini sebenarnya adalah bahagian yang ini. Luas ni. Daripada yang oren semua ni kan. Ni semua oren tu ialah mantle. Kemudian yang ketiga, iaitu teras bumi. Teras bumi ni maknanya dia punya core dia. Memang yang di bahagian dalam sekali. Dan teras bumi ini di mana? Di sini. Bermula daripada kawasan yang kuning ni sampailah ke tengah. Dan teras bumi ada 2. Teras luar dan juga yang bahagian lagi dalam, iaitu dipanggil teras dalam. So, dia ada luar dan dalam. Apa maksud teras? Teras tu maknanya adalah dia punya core. Dia punya asas. Dia punya, kita kata, pati. Ataupun dia kata sebagai inti. Maknanya yang paling dalam, yang paling asas. Itu dipanggil core. Yang paling penting. Contoh, macam kalau kamu ada laptop. Cikgu tahu, kamu semua ada laptop, ada PC, ada telefon bimbit. Baik. Kalau kamu tengok dalam PC ataupun laptop, apakah dia punya core yang betul-betul paling penting dalam PC ataupun dalam laptop? Dalam PC, dalam laptop, yang paling penting ialah dia punya apa? Dia punya CPU. Ataupun dia punya processing unit. Computer processing unit. So, itu dia akan proses. Kalau badan manusia, dia punya core ataupun dia punya teras mana? Paling penting manusia ini, paling penting organ yang paling kita kata core ataupun teras ialah jantung. Betul tak? Tanpa jantung, kita boleh mati, betul tak? Kita berhenti kan? Jadi bumi pun macam tu. Bumi ni dia ada teras kat dalam. Dan teras itu yang paling penting, yang kat dalam sekali tu. Itu teras bumi. Itu maksud teras. Okey, core dia. Okey? Baik. So, kalau kita lihat, okey, berkaitan dengan yang tadi ni, struktur bumi. So, ada kerak bumi, ada mantle dan juga ada teras bumi. Okey. Kita tengok dulu kerak bumi. Yang kat luar, yang nipis tu je. Okey. Lapisan bumi, kerak bumi ini adalah lapisan bumi yang paling keras dan pejal. Maknanya paling keras kat atas tu pejal. Dan dia ada 2 lapisan kat situ ya. Iaitu dia ada silika dan aluminium yang bergabung menjadi Cl. Cl iaitu silika dan aluminium. Okey, jadi Cl. Dan satu lagi sima. Sima ni maksudnya silika dan juga magnesium. Okey. Dan apa perbezaan dia, cikgu? Senang saja. Graviti duduk kat mana? Graviti ni sebenarnya adalah satu, kita kata sebagai medan magnet yang kamu tak nampak. So, dia memang ada di bumi ni. Dan medan magnet yang paling kuat berada di kutub utara dan kutub selatan. Itu kita kata graviti, dan juga dia ada dipengaruhi oleh medan magnet lah. Dan ada graviti. Baik.
Sial ni terletak di bahagian atas kerak bumi. Okey, tengok dia punya perbezaan. Bahagian atas kerak bumi dan juga membentuk benua di permukaan bumi. Manakala sima pula terletak di bawah sial dan juga di dasar laut. Macam mana tu cikgu? Dia macam ni. Dia macam ni. Cikgu tunjukkan kamu ya. Okey, dia macam ni. Okey. Yang ini, kalau kamu tengok kawasan-kawasan yang warna hijau ni, okey, sebagai contoh warna hijau tu ya. Mana dia punya ni? Okey. Baik. Kalau kamu tengok yang warna hijau ni, semua warna hijau ni okey, ini tanah-tanah yang ada di semua kawasan warna hijau. Tak kira lah mana-mana pun. Seluruh yang warna hijau, seluruh bumi yang warna hijau tu, hijau ke coklat ke merah ke kan, itu dipanggil lapisan tanah, dipanggil lapisan sial, iaitu silika dan juga aluminium. Baik. Kalau yang sima tu okey, yang berada di bawah dia, okey, di bawah sial ni, ataupun juga yang berada di dasar laut. Iaitu yang mana? Yang warna biru ni, kalau kamu tengok warna biru ni, okey, yang warna biru dekat mana-manalah. Warna biru tu itu kan dalam laut. Yang warna biru tu dia dalam laut. Jadi tanah dalam laut tu ada tanah. So tanah dalam laut itu adalah dipanggil sima, iaitu ada lapisan tanah dipanggil silika dan juga magnesium. So senang cerita, yang warna biru bawah laut tu itu adalah sima, yang warna hijau itu dipanggil sial ataupun silika dan juga aluminium. Lepas tu mungkin kamu akan tanya, habis tu cikgu, yang berbentuk-bentuk ni apa semua ni, memang itu air laut ke? Guys, kamu nampak tak yang biru tu kan? Yang tengah-tengah tu ada jalur-jalur bagai apa semua kan? Itu dasar laut, itu bukan air laut. Yang warna biru air laut. Tapi yang berjalur-jalur yang berbentuk bukit bukau tu, yang tengah-tengah laut tu, itu tanah. Itu dasar laut tu. Tu dasar laut tu. Nampak tak ni? Ada bahagian-bahagian yang dalam, nampak tak ni? Nampak? So, ini dipanggil sima. Dalam laut pun ada bukit bukau Dalam laut ada bukit bukau. Nampak tak tu? Okey. So dalam laut ada bukit bukau. So itulah yang dikatakan sebagai sima. Okey. Okey, jadi kalau kita lihat, nampak tak? Dan kalau ada yang lebih tinggi daripada air laut, dia akan jadi apa? Kalau bukit-bukit tu dalam laut tu dia lebih tinggi daripada air laut, dia akan jadi pulau. Nampak tak ni? Ni contoh. Dia dia bukit-bukit zaman-zaman dulu. Dia bukit-bukit yang memang ada daripada dulu, yang telah ditenggelami air. So kalau kamu lihat, ini contoh. Ini sebenarnya dia bukit daripada dalam laut, tapi ada bahagian tu yang lebih tinggi daripada air laut. So dia akan jadi pulau. Nampak tak? Nampak tak? Dia jadi pulau. Ni pulau apa ni cikgu? Ini pulau pulau apa tadi? Kalau kita tengok, Pulau Kolonia. Pulau Kolonia. So kalau kita lihat, kalau Pulau Kolonia ni, lain macam ni. Okey. Tapi lain macam sekalipun ada lapangan terbang. Yap International Airport. Ada nama tempat Nguof. Okey. Dan siapa yang nak tinggal kat sini ni? Okey. Tak ada pun. Okey, ada ke orang yang tinggal kat sini? Ada. Nampak tak tu? Ada orang-orang yang tinggal di sini. Ini yang dikatakan, okey, kita kata puncak bukit daripada dalam laut. Baik, satu soalan nak tanya. Nak turun tak? Okey.
Nak turun tak kat sini? Nak tengok apa yang ada kat sini? Okey, jom kita tengok. Okey, apa yang ada kat sini? Pulau tengah-tengah laut ni kan. Kiri kanan tak ada apa ni. Hopefully boleh tengok lah. Oi, boleh turun lah. Jom kita turun. Apa yang ada kat sini? Uish. Alamak. Macam rumah orang asli ya. Rumah dia unik je. Macam rumah orang asli. Tapi kawasan ini banyak pokok kelapa. Pokok kelapa banyak. Okey. Dan ini dah masuk ke laut. Okey. Ini dah masuk ke laut. Okey, ini pulau dia. Ini pokok apa? Ada orang bercucuk tanam lah. Baik, kalau kamu nak tahu, inilah dia pokok bakau. Nampak tak pokok bakau ni? Dia punya akar tu, akar dia macam tu tau. Memang akar dia macam tu. Memang akar dia akar jangkang. Memang akar dia macam tu, bertujuan untuk memecahkan air laut. Daripada dia menghakis pantai. Inilah dia. Okey. Jadi ini ayam ke tu? Mana ayam? Mana ada ayam? Ada ayam Mana ada ayam? Ada ayam ke? Bukanlah. Tu pokok lah tu. Ada ayam Ada? Jangan sebut ayam-ayam. Husaini lapar tu. Dia kalau sebut ayam sekarang tak pasal-pasal dia pergi cari ayam sekarang. Kat atas batu. Mana atas batu ni? Ni ayam Ada rupa ayam ke? Taklah. Takkanlah tu ayam. Lain macam ayam dia. Kan? Kan? Bukan. Tapi rumah ni macam lain macam lah. Tak boleh duduk lama-lama lah. Okey. Kan? Nanti lain macam rasa. Kan? Lain macam rasanya. Kan? Tempat ni macam asing sangat. Macam tak best je nak turun kat sini kan. Macam seram je. Seram. Itu memang ayam. Serius lah. Kau kenal ke ayam, Jazmin? Okey. Boleh kenal kenal yang mana satu ayam. Ya ke? Okey, daripada atas warna merah. Okey, ada kawasan-kawasan tertentu yang bukit dia telah pun ditarah ya, ataupun dibuat pembangunan. Sebab ada orang tinggal di pulau ni. Contoh, jom kita tengok kat sini. Okey, ada orang yang tinggal di pulau ini. Okey. Iaitu kalau kita lihat, ni kawasan. Ada orang, ada kilang lagi. Ada kilang, ada bangunan, ada rumah, ada kafe orang lepak atas. Ini bukan atas kafe ni. Ini atas kapal ni. Okey, ni atas kapal. Nampak tak? Okey, so negara apa cikgu? Okey, kalau tak silap cikgu, ini sebahagian daripada Filipina. Kalau tak silap cikgu. Ada Yamaha lah. Ada kilang Yamaha. Okey. Ada kilang Yamaha. So, air dia pun jernih. Okey, menarik. So, ini adalah sebahagian ini kawasan. Okey, kawasan daripada pulau ini. Pulau apa tadi Pulau Koloni Pulau Koloni. So, ini adalah kawasan-kawasan yang kita telah lihat. Dan koloni ni kalau tak silap cikgu adalah sebahagian daripada Filipina. Kalau tak silap cikgu lah. Ada nama tempat Palau. Siapa yang kena Palau boleh pergi tempat ni. Siapa yang kena Palau boleh pergi pulau ni. Pulau apa? Pulau Palau. Okey.
Pulau Palau. Siapa yang kena Palau boleh pergi pulau ni, ya. Ya, Pulau Palau. Okay. So, nampak tak di sini? Kalau kamu perhatikan, okay, tanah ni adalah banjaran-banjaran bukit. Nampak tak? Dalam laut tu ada bukit-bukit. Dia macam banjaran bukit panjang. Okay, daripada sini kan. Ni banjaran bukit. Nampak tak? Dia panjang ke sana kan. Banjaran bukit. So, ada setengah kawasan yang lebih tinggi. So, kalau lebih tinggi, dia lebih tinggi daripada paras air. Dia macam lereng. So, yang ini dia lebih tinggi. Bila dia lebih tinggi daripada laut, dia menjadi pulau. Pulau apa? Pulau Palau. Kod-kod kalau kat sini ada orang tinggal ke? Ada orang tinggal kat sini? Kalau orang tinggal kat sini, mungkin orang-orang yang kena Palau lah tu kot. Macam atas bukit lah, betul. Kan? So, ini kawasan-kawasan pulau yang mana ianya menjadi dia menjadi Danau Ubur-ubur. Uish, Danau Ubur-ubur, ya. Oh, ini kawasan apa? Indonesia ke apa ni? Nama Danau Ubur-ubur. Lain macam lah. Lain macam lah tempat ni. Okay. Nak turun ke? Nak turun ke? Tempat ni banyak pulau ni. Macam nak turun ke? Nak turun ke? Nak turun? Kita tengoklah turun. Kita turun, Kita turun. Kita tengok apa yang ada di kawasan ini. Jom kita turun, kita tengok. Kawasan Bukit Bukau rupanya. Dia air laut. Tapi ulama, air dia jernihnya. Nampak kat bawah tu, ya. Batu karang semuanya. Okay. Ni kawasan dia. Tak nampak ikan pun. Okay. Memang tak nampak ikan. Ikan tu tengok engkau, dia segan. Dia segan tengok engkau. Jadi dia tak nak tengok, tak nak tunjuk muka dia. Segan. Dia segan. Nak buat macam mana kan? Ikan pun pemalu orang dia. Okay, ini gambaran yang jelas. Rock Island. Ada orang pelancong datang kat sini, ya. Dan air dia, Masya Allah, jernihnya. Okay. So, memang kawasan ini terdiri pada bukit-bukit bukau. Okay, yang mana telah ditenggelami air. Jadi kita nampak di sini bahawa nampak tak? Kawasan dia yang berbukit bukau. Danau Ubur-ubur. Okay. Mariana Trench kat mana, cikgu? Baik, bagus. Okay, so Mariana Trench. So, kalau kamu nak tahu, Mariana Trench sebenarnya ada di kawasan berdekatan sini juga. Tak jauh daripada sini, kat sini. Tapi tak boleh tunjuk apa-apa, pasal gelap. Dia gelap, memang gelap. Mariana Trench ni memang gelap. Dan apa yang terkenal dengan Mariana Trench ni? Mariana Trench ni, inilah dia kawasan yang paling dalam. Kawasan air laut yang paling dalam di bumi, inilah dia. Berapa dalam, cikgu? Okay, dalam dia adalah lebih kurang plus minus 11,000 meter. 11,000 meter. Bersamaan dengan 11 kilometer jatuh ke dalam. 11 kilometer jatuh ke dalam. Agak-agak kamu? Okay. Agak-agak kamu boleh selamat ke? Memang tak lah. Memang tak lah. Jadi inilah dia kawasan yang kita kata sebagai kawasan yang paling dalam, okay, di lautan Pasifik, iaitu Mariana Trench. Okay. So Mariana Trench ni memang terkenal. Dan mungkin ada tak tempat lain selain daripada Mariana Trench, okay, yang mungkin kita boleh Challenger Deep. Serius
Takkan nak masuk. Okey. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Semakin lama semakin gelap. Tak nampak apa. See? Kan. Dia memang gelap. Ya, ini di Atlantik. Lautan Atlantik bukanlah, ini lautan Pasifik. Ini lautan Pasifik, bukan lautan Atlantik. Okey, pembetulan. Okey, ini adalah lautan Pasifik, bukan lautan Atlantik. Jangan salah. Jangan salah ya. So, itu berkaitan dengan Mariana Trench, di mana ramai orang pergi ke situ untuk menjejaki sejauh mana kedalaman lautan tersebut. So, dia berhampiran dengan kawasan inilah dia. Okay. Mariana Trench National Wildlife. So, ada di kawasan-kawasan ini. Okay. Baik. So, kembali kita dah belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan lapisan bumi, iaitu kerak bumi, dan juga kita telah lihat tentang komponen-komponen sistem fizikal bumi. Ingat, kita belajar tentang 4 komponen bumi, iaitu apa? Atmosfera, hidrosfera, litosfera, dan juga biosfera. Okey? Baik. Kita dah sampai ke penghujung kelas. Ada sebarang soalan nak tanya? Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Tak ada? Okey semua? Okey, tak ada okey, baik. So, kalau tak ada, okey, cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya sekali lagi kepada kamu semua. Dan kirim salam cikgu kepada ibu dan bapa kamu dengan ucapan Selamat Hari Raya, maaf zahir batin, daripada Cikgu Rafi. So, okey, selamat raya. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kelas sejarah dan geografi. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Terima kasih, cikgu. Okey, bye. Waalaikumsalam.